Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Cikgu Saiful Channel. Jom belajar matematik. Perkongsian kali ini adalah untuk matematik KSSM tingkatan 1. Kita nak tengok bab 6 persamaan linear. Okey, standard kandungan yang akan dibincangkan adalah standard kandungan yang pertama, iaitu persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan dan para pelajar yang menyokong channel saya. Standard pembelajaran yang akan dibincangkan dalam video yang kedua ini adalah 6.1.3, iaitu menyelesaikan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Dan yang kedua, kita nak selesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Jadi untuk standard pembelajaran yang ketiga ni, untuk menyelesaikan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, jadi kita tengok tips-tips ataupun perkara yang perlu kamu tahu dahululah. Okey, bila kita kata penyelesaian persamaan linear, maksudnya kita nak mencari nilai berangka yang memuaskan persamaan itulah, ataupun dalam kata lain kita mencari nilai bagi pemboleh ubah yang terdapat dalam persamaan linear tersebutlah. Ataupun penyelesaian persamaan linear juga dikenali sebagai punca bagi persamaan itu. Maksudnya kita nak cari punca persamaan itu. Okey, ada 3 kaedah penyelesaian yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Yang pertama, kaedah cuba jaya. Yang kedua, aplikasi konsep kesamaan. Dan yang ketiga, konsep kaedah pematah balikan. Okey, satu perkara juga yang perlu kamu tahu, bila kita selesaikan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah, dia hanya ada satu penyelesaian saja. Okey, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah ini, persamaan linear dalam satu pun boleh ubah hanya mempunyai satu penyelesaian yang khususlah. Okey, jadi jom kita tengok contohlah. Okey, mula kita cuba dengan kaedah cuba jaya. Jadi soalannya, selesaikan persamaan linear 2x tambah 4 sama dengan 10. Inilah, ini persamaan linear ni. Itulah sebab tadi kita maksudnya kita nak mencari nilai K yang memuaskan persamaan ini ataupun punca bagi persamaan ini lah. Ada banyak kan. Jadi untuk menggunakan kaedah cuba jaya, jadi kita perlu cubalah nilai K yang sesuai. Maksudnya kita pilih nilai K yang kita rasa sesuai untuk sebagai penyelesaian bagi persamaan inilah. Dan seterusnya, bila nilai K dipilih, kita kena gantikan di sebelah kiri ini. Okey, sebelah kiri ini. Okey, maksudnya gantikan nilai sebelah kiri ini, kita kira tengok dapat nilai dia berapa bila K kita pilih tu. Ya, semakkan pula, maksudnya kita semak adakah yang nilai yang kita kira tadi sama dengan nilai di sebelah kanan, ya, kiri kanan ni. Dan refleksi ini untuk membantu kita mencari nilai K yang dengan lebih tepat lagi lah. Okey, jadi kita cuba tengok. Okey, maksudnya di sini kita pilih K sama dengan 2 lah. Jadi apa yang kita gantikan di sebelah kiri, 2 darab 2 tambah 4, jadi kita akan dapat 8 lah. Semak ni maksudnya kita tengok sebelah kiri tadi dapat 8, dah tentulah tak sama dengan sebelah kanan ni kan. Sebelah kanan ni 10 kan. Okey, jadi refleksi kita maksudnya kita kena gantikan K tu dengan nilai yang lebih besar. Kalau kita ganti 2, dia tak dapat kan. Jadi kita cuba dengan lebih yang besar. Okey, seterusnya kita ganti dengan K5 pula. Jadi bila tempat K5, 2 darab 5 tambah 4 sama dengan 14 lah. 10 tambah 4, jadi 14 ni pula lebih besar daripada 10, pun tak sama juga kan. Maksudnya sebelah kiri tak sama kanan. Jadi refleksi kita kena ganti dengan lebih kecil sedikit lah. Okey, ganti dengan nilai yang lebih kecil. Jadi seterusnya kita cuba lah tu dengan nilai. Okey, bila K
K sama dengan 3. Jadi 2 darab 3, 6 tambah 4, kita akan dapat 10. Jadi 10 yang kita dapat sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan tadi ya, 10. Jadi kita dah dapatlah penyelesaian ya. K sama 3 adalah penyelesaian bagi persamaan linear inilah. Itu cara dia. Jadi bila kamu guna kaedah cuba jaya, walaupun kita perlu tunjukkan juga kita cuba lebih daripada sekali lah. Maksudnya ada yang salah, ada yang betul lah. Okey, seterusnya kita pergi ke kaedah aplikasi konsep kesamaan lah. Okey. Jadi soalannya, selesaikan persamaan linear 5x tolak 4 sama dengan 2x tambah 8. Okey, ini kita nak selesaikan. Jadi dalam persamaan linear ni, sebagai peringatan, nilai di sebelah kiri itu sentiasa sama dengan nilai di sebelah kanan lah. Ataupun kamu boleh ingat dia macam satu neraca ataupun jongkar-jongkit lah. Okey, nilai di sebelah sini 5x tolak 4 ni akan sama dengan 2x tambah 8 sebelah sini lah. Okey, 2x ataupun 8 di sini. Okey. Jadi untuk selesaikan macam ni, maksudnya kamu kena ingat sebelah kiri sentiasa akan sama sebelah kanan. Jadi jika ada apa-apa ditambah di sebelah kiri, kalau kita tambah sesuatu sebelah kiri, sebelah kanan pun kita perlu tambah benda yang sama lah, supaya dia sama. Jadi yang pertama ni, kita cuba hilangkan ataupun nak mansuhkan negatif 4 ni dari sebelah kiri lah. Jadi kita tulis sepatutnya belah sini. Okey, saya tunjuk dulu 5x tolak 4. Kalau kita nak hilangkan negatif 4 ni, maksudnya kita perlu tambah 4 lah. Okey, jadi yang kita tambah 4 ni, di sebelah kanan pun kita perlu tambah 4 juga lah. Jadi dia akan jadi macam tu lah, 2x tambah 8 tambah 4 lah. Okey, jadi sebelah sini tengok, negatif 4 tambah 4 dia dah jadi sifar kan. Ini maksudnya sebelah kiri dah tinggal 5x lah. Sebelah kanan kalau kamu selesaikan pun boleh, tak selesaikan lagi boleh. 2x tambah 8 tambah 4, 12 lah kan ya, di bawah sini kan. Jadi seterusnya apa yang kita nak buat, kita nak hilangkan ataupun nak hapuskan 2x di sebelah kanan ni. Okey, maksudnya x di sebelah sana. Maksudnya kita perlu okey, kalau kita nak hapuskan yang ni 2x ni, kita perlu tolak 2x lah. Okey, yang lain kita ikut je. Maksudnya yang ni kita nak hapuskan 2x, kita tambah lagi 2x sebelah tolak 2x, sebab tambah tolak ni kan hapuskan nanti kan. Jadi ingat, sebelah kiri kita dah, sebelah kanan kita dah tambah negatif 2x. Jadi sebelah kiri pun kena tambah benda yang sama. Tengok yang tambah ni tak sama kan, sama yang tadi kan. Kalau kita tambah 4 sana, sana pun kita tambah 4. Okey, yang dah sama. Jadi yang ni tentu dah akan jadi sifar kan, 2x tolak 2x tersifar. Yang sebelah sini tengok, kita selesaikan 5x tolak 2x jadi 3x. Sebelah sini 12 lah. Okay, sekarang tengok, kita nak cari x bukan nilai 3x kan. Jadi kalau kita nak hilangkan 3 ni, maksudnya kita kena bahagi 3 di kedua-dua belah lah. Okey, bahagi 3, boleh tulis macam tu. Yang sebelah sini pun kita kena bahagi 3 juga. Jadi kita bahagi ini akan dapat x lah. Sebelah sini 12 bahagi 3 4 lah. Dan kita dapat penyelesaiannya lah. Sebab tu dia kata persamaan linear ni hanya ada satu penyelesaian saja kan. Maksudnya x tu hanya nilai 4 saja yang boleh. Okey, seterusnya kita tengok kaedah pematah balikan. Okey, kaedah pematah balikan ni hanya
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diketahui nilai akhirnya macam ni lah. 3M tambah 2 sama dengan 14 lah. Kalau yang macam sebelum ni kita kena susun dulu supaya jadi macam ni baru boleh lah. Dalam kaedah ni urutan, nanti kita tengok urutan operasi matematik itu sangat penting lah. Kamu tak boleh jawab, kita kena tengok urutan, maksudnya yang mana dahulu didahulukan lah. Tak boleh kita selesaikan yang kita suka, kita kena selesaikan ikut urutan dia lah. Di sini maksudnya kalau persamaan linear ni kamu boleh nampak M kita darab dengan 3. M ni nak jadi, sebenarnya M nak jadi 14 kan. M ni kamu tengok no, M pada mulanya akan jadi 14, jadi M perlu darab 3. Selepas itu M tambah 2, dia akan jadi 14. Jadi konsep pematahbalikan ni kita tengok dari 14, kita nak patah balik pergi M, okay? Dia pergi sana, maksud dia perlu operasi dia pematahbalikan tambah, dia boleh tolak lah. Okay, 14 tolak 2. Okay, kalau darab kita kena bahagi 3, dan kita akan dapat sama dengan M lah. Lepas tu kita buat pengiraan 14 tolak 2 akan dapat 12. Seterusnya 12 kita bahagi 3, kamu akan dapat 4. Jadi M sama dengan 4. Okay. Jadi tengok, kamu boleh cuba 3 kali 4 12 tambah 2 boleh kan. Maksudnya kalau kita dah tahu, kita cuba jayakan M4 3 darab 4 12 tambah 2 jadi 14 juga. Okey, ataupun kamu boleh guna konsep aplikasi konsep kesamaan pun boleh juga. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula standard pembelajaran yang keempat, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi bila menyelesaikan masalah ni, apa yang penting selalunya kita kena ada langkah-langkah yang perlu kamu ikuti sebelum kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni lah. Langkah yang pertama, kita kena kenal pasti pemboleh ubah dalam masalah dan mewakilkan pemboleh ubah tu dengan satu huruf lah. Kenal pasti pemboleh ubah yang terlibat di dalam masalah yang diberi lah, dan kita boleh wakilkan dia dengan sebarang huruf lah. Seterusnya daripada itu kita kena bentukkan satu persamaan linear lah. Okey, persamaan linear tentulah dengan satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi lah. Seterusnya kita boleh selesaikan persamaan linear itu lah untuk mencari ataupun menyelesaikan persamaan, untuk menyelesaikan masalah tu menggunakan 3 kaedah yang kita belajar tadi. Okey, boleh guna kaedah yang dirasakan lebih kamu kuasai lah. Okey, kita cuba tengok satu soalan penyelesaian masalah. Soalannya berbunyi itu dia. Masa yang digunakan oleh Atikah untuk menjawab kuis matematik adalah 30 minit lebih daripada masanya menjawab kuis kewangan. Masa yang digunakan untuk menjawab kuis kewangan adalah separuh daripada masa menjawab kuis matematik. Okay, soalan akhirnya ataupun goalnya ataupun soalan ini, berapa jumlah masa Atikah gunakan untuk menjawab kedua-dua kuis itulah. Jadi masa yang digunakan oleh Atikah untuk menjawab kuis matematik 30 minit lebih daripada jaga 30 minit lebih, bukan 30 minit kan. Masanya menjawab kuis kewangan. Jadi
adakah kita tahu masa yang digunakan untuk menjawab kuis kewangan? Tak kan? Sebab itulah ini yang dinamakan satu nilai yang kita tak tahu lagi, kita panggil dia pemboleh ubah lah, nilai pemboleh ubah, iaitu masa untuk menjawab kuis kewangan. Okey. Begitu juga dengan masa untuk menjawab kuis matematik, cuma kita tahu dia 30 minit lebih saja daripada kuis kewangan kan. Jadi langkah yang pertama, okey, kita nak tengok penyelesaiannya lah. Langkah yang pertama, kita wakilkan pemboleh ubah bagi masa untuk menjawab kuis kewangan. Okey, tak tahu kan, jadi kita letak X. Okey, dan masa untuk menjawab kuis matematik, kalau sini X kan, dia kata kuis matematik tu 30 minit lebih daripada masa ni kan, jadi X tambah 30 lah. Okay. Jadi kita dah ada pemboleh ubah. Jadi seterusnya kita tengok ayat yang kedua ni. Masa yang digunakan untuk menjawab kuis kewangan tu adalah separuh daripada masa menjawab kuis matematik. Kuis kewangan ni separuh daripada kuis matematik. Jadi yang itulah yang kita boleh bina ataupun bentuk satu persamaan linear lah. Okey, daripada situ tengok tulis pen warna putih ya. Okey, tadi kita ada X, masa untuk menjawab kuis kewangan kan, kewangan. Jadi X tambah 30 adalah masa untuk menjawab kuis matematik ya. Okey. Okey. Okey, jadi dan ayat yang kita baca tadi, kuis kewangan ni, masa untuk menjawab kuis kewangan tu adalah separuh daripada 1/2 lah daripada masa menjawab matematik kan. Masa untuk menjawab kuis kewangan adalah separuh daripada masa menjawab kuis matematik. Jadi inilah persamaan yang terbentuk yang kita dapat bentuk daripada ayat yang tersebut tadi lah. Jadi kita kena selesaikan ini. Okey. Kalau kamu ada banyak cara penyelesaiannya, tapi yang senang sini kalau kita darab dua semua sekali. Okey, ni term ni darab 2, ni darab 2, jadi kita akan dapat 2x sama dengan x tambah 30 lah. Okey. Seterusnya kita guna konsep aplikasi konsep kesamaan lah. Okey. Tengok, kita nak hilangkan x di sebelah kanan ni, kita tolak x sebelah sini, jadi sini pun tolak x lah. Okey, saya boleh tulis dulu 2x tolak x yang sebelah kanan pun akan jadi x tambah 30 tolak x. Okey, ini akan habis lah, okay tak? Jadi 2x tolak x pun akan jadi x sama dengan 30 minit lah. Okey, 30. Tapi ingat lagi soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya jumlah masa yang dia gunakan kan. Ini jumlah masa. Okey, jumlah masa yang Atikah gunakan untuk menjawab kedua-dua kuis lah. Jadi jumlah masa dia, kita boleh ambil lah, tengok jumlah masa dia, kita tambah ini dengan ini lah kan. Jumlah masa menjawab Atikah menjawab sama dengan x tu dah 30, boleh 30 tambah x lagi 30 tambah lagi 30. Okey, 90 minit, ataupun kamu boleh tulis sebagai 1 jam 30 minit.
okey. Um, Jadi sekian sajalah perkongsian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kamu boleh cuba lagi dengan contoh-contoh yang lain, dan boleh rujuk balik kalau kamu tak faham tentang kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ni lah. Jadi kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kerana menyokong channel saya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye.